jawab Yang Berhormat sendiri. Untuk memulakan, saya persilakan Yang Berhormat Kuala Krai diikuti Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Kuala Krai, 12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberikan kesempatan kepada Kuala Krai untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, yang telah pun berkenan berangkat menyampaikan titah di istiadat pembukaan persidangan Parlimen Mesyuarat Pertama Penggal keempat Parlimen ke-14. Bersempena itu, suka saya buka ucapan ini dengan petikan kisah daripada ayat 18 dan 19 surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Mafhumnya, maralah tentera angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Naml. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Datuk Yang di-Pertua, saya mulakan ucapan saya dengan sebuah kisah yang mengibrah sebagai mutiara pesan daripada surah An-Naml tentang bagaimana Raja Semut telah menasihati jelata rakyatnya supaya diam berlindung di sarang masing-masing agar tidak terpijak oleh tentera Nabi Sulaiman yang mungkin secara tidak sengaja akan menginjak semut-semut tersebut. Ternyata kisah ini mempedomankan renungan yang menginsafi bagaimana sebuah kerajaan yang baik akan sentiasa berusaha sedaya dan secakna mungkin tatkala menerima teguran daripada rakyatnya. Begitu juga di sebaliknya demi toleransi serta kesepakatan kolektif. Datuk Yang di-Pertua, sebagai muara ucapan, sekalung penghargaan ditakzimkan buat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin di atas jasa dan khidmat yang sangat cemerlang sepanjang menjadi Perdana Menteri yang ke-8 bagi Kuala Krai. Walaupun tempoh pemerintahan beliau agak singkat, namun kejayaan yang diraih terutamanya dalam ikhtiar memerangi COVID-19 amat signifikan. Sesungguhnya di kesempatan ini, Kuala Krai ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Saya yakin Yang Berhormat Bera akan menggembeling segenap pengalaman yang ada untuk memulihkan kembali watan tercinta ini daripada kesengsaraan pandemik COVID-19. Seterusnya merungkai buhul-buhul kemelut ekonomi yang terkesan dek wabak yang membuana. Datuk Yang di-Pertua, saya juga diingatkan bahawa peranan utama Barisan Hadapan menjadi perhatian saya. Komitmen serta kerja keras mereka secara berterusan tanpa mengenal penat lelah dan juga melewati sempadan waktu. Begitu saya kagumi, khususnya dalam kawasan Parlimen saya Kuala Krai. Bak madah pepatah, belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang. Di Kuala Krai sendiri sebanyak 26 program outreach dengan izin outreach vaksinasi dalam tempoh 3 bulan telah dilaksanakan melalui kerjasama semua pihak, termasuklah diadakan pada hari cuti. Makanya dengan penuh kebanggaan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi sanjungan terima kasih kepada semua petugas, terutamanya petugas pejabat kesihatan daerah, Hospital Sultan Ismail Petra, polis, tentera, rela, bomba, penghulu, sukarelawan kreatif, Pusat Khidmat Adun, APM, MDKK, MDD, PPD, Kesda, KRT, Jabatan Amal, Amirah, MyWac, MRA dan lain-lain sukarelawan. Moga-mogalah khidmat bakti yang tercurah diganjar sebesar-besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ketua pembangkang dalam Dewan yang mulia ini agak tersasar tanpa mendapat maklumat yang tepat dengan tanpa segan silu menyindir rakyat Kelantan sebagai antara negeri yang rendah peratusan penerima vaksin dikaitkan pula dengan negeri paling miskin. Lanjutan itu perlu saya tegaskan. Sebagai ketua pembangkang, wajarkah beliau menghembur sindiran yang sedemikian? Sepatutnya ketua pembangkang menyemak fakta dengan lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih baik jika maklumat yang dapati adalah benar, terutamanya selepas MOU dimeteraikan dengan pihak kerajaan. Saya yakin pencapaian vaksinasi Kelantan sudah hampir mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun,
kerana 20% penerima tinggal di Lembah Kelang dan lain-lain negeri Lembah Kelang misalnya yang telah melebihi 100% penerima vaksin. Untuk pengetahuan semua, semalam di Kelantan telah memulakan pemberian vaksin kepada pelajar berumur 16 dan juga 17 tahun. Di Kuala Kerai sekitar 400 orang pelajar menerima suntikan semalam. Ini memberi makna mereka yang berumur 18 tahun ke atas telah hampir mencapai tahap vaksinasi yang menyeluruh. Datuk Yang di-Pertua, pada 14 September baru-baru ini, soalan lisan saya kepada Kementerian Kerja Raya berkaitan jalan Dabung ke Jelawang. Dalam jawapan bertulis, pihak kementerian menyatakan jalan tersebut adalah jalan negeri, iaitu D29, dan bukannya jalan persekutuan, yang mana D29 adalah jalan Jelawang ke Setong. Berakibat itu, saya telah menerima kecaman yang maha hebat di laman-laman sosial. Namun begitu, saya yakin hentaman netizen ini adalah kerana mereka sayangkan Kuala Kerai dan tentunya kepada ahli parlimennya. Kata mereka, saya tidak cermat dalam mengemukakan soalan untuk pengetahuan pihak kementerian. Jalan Dabung ke Jelawang merupakan jalan persekutuan. Pengesahan telah dibuat dengan terteranya batu penanda jalan bernomor 66, iaitu Jalan Jeli Dabung Sungai Sam. Soalan saya secara spesifik, iaitu Jalan Dabung ke Jelawang, walaupun tidak menyebut nombor 66 atau secara tepatnya FT066A. Saya makan juga telah dibuat, iaitu projek pembaikan cerun oleh JKR Kuala Kerai. Jalan ini yang baru saja disiapkan, iaitu pada 10 hari bulan Ogos tahun 2021. Bertolak daripada perkara yang termaksud, saya memohon Kementerian Kerja Raya membetulkan kekeliruan ini. Perkara yang utama yang lebih penting ialah memperbaiki segala kerosakan jalan tersebut dengan keadaan yang segera sebagai denda atas kekhilafan ini, demi keselamatan pengguna khasnya para penduduk Dabung kerana kedudukan jalan yang beralun dan rosak sejak sekian lama. Datuk Yang di-Pertua, pengumuman kerajaan untuk membuka semula peluang perniagaan yang ditutup baru-baru ini menjadi khabar menyenangkan, terutamanya kepada peniaga-peniaga perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Namun dek kerana lama perniagaan mereka bungkam, kebanyakannya sudah kekeringan dan kehilangan modal untuk memulakan kembali perniagaan. Lebih parah, ada setengah daripada mereka terbeban sengsara oleh masalah-masalah hutang yang terus membelenggu, seperti untuk melunaskan bayaran sewa premis, gajian pekerja, bil-bil utiliti dan sebagainya. Seiringan itu, saya menyeru kepada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan agar perkara ini diperhalusi dengan sebaiknya. Geran dan bantuan harus diberikan, malah dipermudahkan supaya mereka dapat memulakan kembali perniagaan mereka. Di kawasan saya sendiri, ramai peniaga terpaksa gulung tikar kerana isu yang berbagai ini. Datuk Yang di-Pertua, sebagaimana di kawasan-kawasan lain, Kuala Kerai juga mengalami gangguan rangkaian internet dan telefon yang amat teruk. Ini menyebabkan pembelajaran melalui PDPR tidak mencapai kualiti yang sepatutnya. Lebih 30 kawasan saya yang mengalami masalah utama. Kawasan-kawasan tersebut ialah antaranya Sungai Pas, Bukit Arang, Sungai Embak, Ulu Manah, Mial, Pasir Era, Batu Jong, Gilak, Bukit Cengal, Taman Serinal, Buyung, Bahagia, Mambung, Auduri, Dusunyo, Padang Sembilan, Lubuk Simpul, Bunuk Sais, Cucuh Puteri, Latarek, Masjid Pria, Sungai Tias, Bukit Pacat, Cabang Gemas, Sungai Cepa, Kerela, Jenal, Selopok Lung, Sungai Teku, Kandek, Biak, Mahligai, Serasa dan juga Pasir Berdengung. Resmi orang Kelantan, kalau nama setiap kawasan ini disebut satu persatu, ianya bermakna sangat serius. Oleh itu, saya memohon Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertindak segera menangani permasalahan ini. Saya memohon agar program Jendela, projek Jendela yang telah diluluskan dalam belanjawan tahun ini dilaksanakan dengan segera. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang berapakah jumlah menara baru dan juga menara yang dinaik taraf yang telah dilaksanakan di Kuala Kerai. Bila ia akan dibina? Berapakah yang telah siap dibina? Adakah termasuk kawasan-kawasan ataupun kampung yang saya sebutkan tadi? Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Kelantan melalui pengumumannya pada Khamis 16 September yang lalu untuk membuka kembali masjid bagi solat Jumaat dan juga solat 5 waktu untuk jumlah 40 orang. Saya yakin sedikit masa lagi masjid akan dibuka sepenuhnya, insya-Allah. Bersama-sama kita berdoakan, dan apa yang penting, marilah sama-sama kita penuhkan masjid terlebih dahulu dengan salat 5 waktu, kerana bilangan 40 orang juga untuk melakukan salat 5 waktu. Jika ianya penuh, ini adalah perkembangan yang cukup membanggakan kita, alhamdulillah. Datuk Yang di-Pertua, saya sarankan semua pihak terus memberi perhatian dan serahkan keprihatinan kerajaan kepada komuniti OKU. Banyak inisiatif terbaru, banyak inisiatif baru
telah diperkenalkan sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pemerintahan negara. Justru, hal-hal berikut disadangkan sebagai menyahut keprihatinan ke bawah duli tuanku dalam titah pembukaan baru-baru ini. Pertama, memperkenalkan bantuan bulanan atau one-off kepada penjaga OKU yang berpendapatan lebih daripada RM3,000. Untuk itu, had minima RM3,000 bagi pendapatan penjaga OKU terlantar wajar dinaikkan. Kita harus insaf, penjagaan OKU terlantar ini memakan kos yang bukan sedikit. Yang kedua, memperkasakan individu OKU sesuai dengan saranan syariat. Lihat bagaimana penggiat OKU di Kelantan, mereka sangat aktif, bahkan amat berfungsi dalam masyarakat. Pihak kerajaan boleh memperkenalkan inisiatif sukarelawan OKU. Begitu juga inisiatif bertujuan menengahkan OKU yang cemerlang, mandiri dan hebat, ataupun orang kata bisa, wajar diperkenalkan oleh kerajaan. Seterusnya, usahakan program bagi merangsang masyarakat untuk lebih terbuka dan cakna kepada OKU. Tanpa usaha yang terancang, tidak mudah untuk masyarakat kita faham tentang OKU yang kini diwartakan dalam 7 kategori. Usaha pemerkasaan masyarakat ini harus diberi perhatian, memandangkan Malaysia menerima pakai unjuran antarabangsa iaitu 15% populasi terdiri daripada OKU. Dengan situasi semasa, terdapat 4,8 juta rakyat yang terdiri daripada OKU dalam unjuran ini. Seterusnya, mantapkan program perekonomian untuk OKU. Sememangnya banyak inisiatif yang diadakan oleh kerajaan untuk rakyat. Cuma wajar untuk kita sama-sama muhasabah sejauh mana inisiatif yang ada sesuai dan sampai kepada komuniti OKU. Suasana sebelum pandemik amat berbeza dengan suasana semasa. Yang terakhir, dalam isu ini, bangunkan inisiatif membina saksiah dan kerohanian. Suasana semasa amat menuntun keutuhan jiwa dalam menempuh hidup sehari-hari. Pelbagai institusi kebajikan, badan-badan, bukan kerajaan, wajar digembeling agar menjadi rakan strategik bagi tujuan ini. Usahakan agar OKU dan rakyat kita dibimbing dengan ajaran Islam bagi yang beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, ialah peranan media harus dipertingkatkan sepenuhnya bagi menangani serangan yang berterusan, terutama di media sosial. Selain mengelirukan, ia juga menjadikan ketakutan yang tidak berasas kepada masyarakat, kepada sebahagian rakyat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia harus mempertingkatkan peranan media, sama ada media masa utama, media sosial ataupun media cetak. Penerangan dan maklumat, ya, penggulungan Datuk. Penerangan dan maklumat yang tepat dan jelas juga harus sampai kepada masyarakat di bawah. Saya berkeyakinan tinggi menteri sekarang ini dan pasukannya mampu menggalas tugas-tugas ini sebaiknya. Dengan demikian, saya ingin mencadangkan memperbanyakkan program ilmiah dan keagamaan seperti program Malaysia Berzikir yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini. Saya yakin program sebegini mampu memberi impak yang cukup besar dan mendidik masyarakat di bawah. Selain program khas, bacaan ayat suci Al-Quran, doa perlu sentiasa dimainkan di media-media utama seperti TV dan radio. Sebagai penutup, Datuk Yang Dipertua, sebelum keluar kerajaan mengundurkan diri, saya ingin sudahi dengan serangkap pantun sebagai menyahut seruan titah tuanku bertegur sapa di atas perahu. Ke Kemubu beramah mesra. Bersama kita berganding bahu, memacu usaha, memulihkan negara. Akhirnya dengan ini keluar kerajaan dengan penuh ta'zim, menyokong dan menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai.